Pada akhir tahun 1940-an di Amerika Syarikat, para paderi di gereja Roman Katolik telah melakukan upacara eksorsism pada seorang budak bernama Rolando. Pada usianya 14 tahun, Ronaldo dikatakan telah dirasuk oleh iblis ataupun jin, dan peristiwa ini turut disaksikan oleh paderi terkenal iaitu Raymond J. Bishop. Kisah ini merupakan kisah benar yang telah diangkat ke layar perak pada tahun 1973 dengan filem bertajuk The Exorcist. Rolando dilahirkan kira-kira pada tahun 1935 dalam keluarga Lutheran Jerman. Roland merupakan anak tunggal dan digambarkan yang budak ini ialah seorang budak yang bermasalah. Dia juga tidak punya ramai kawan dan dikatakan dia selalu dibuli oleh rakan-rakannya di sekolah. Hal ini menyebabkan masanya sering dihabiskan dengan bermain bersama makciknya iaitu Harriet. Roland dikatakan sangat menyayangi dan sangat rapat dengan Harriet. Makcik Harriet ialah ibu saudara Roland yang juga merupakan seorang spiritualis. Spiritualis bermaksud seseorang yang percaya pada alam gaib dan boleh berkomunikasi dengan orang yang telah mati. Selama menjaga Roland, Harriet telah melakukan perkara yang tidak sepatutnya, iaitu dengan memperkenalkan dan mengajar Roland cara menggunakan papan Ouija. Kira-kira pada tahun 1949, makcik kesayangan Roland iaitu makcik Harriet telah meninggal dunia. Roland sangat sedih akan pemergian makcik Harriet kerana dialah satu-satunya individu yang sangat rapat dengannya. Kerana terlalu rindu dengan ibu saudaranya itu, Roland telah membuat keputusan untuk berkomunikasi dengan roh makcik Harriet menggunakan papan Ouija. Akan tetapi, niat Roland untuk berkomunikasi dengan roh makciknya itu telah bertukar menjadi satu perkara yang menakutkan setelah Roland menyeru roh lain untuk datang kepadanya. Selepas kejadian itu, telah berlaku peristiwa yang pelik dan menakutkan di sekitar kediaman keluarga Roland. Antaranya bunyi tapak kaki, perabot bergerak sendiri dan benda seperti pasu akan terampung sekiranya Roland ada berdekatan. Selain itu, perhiasan lain seperti potret yang disangkut di dinding rumah turut terjatuh dengan sendirinya. Ketika Roland di sekolah, ada saksi mengatakan yang meja kelas kepunyaan Roland bergerak dengan sendiri di hadapan guru dan rakan-rakannya yang lain. Ayah dan ibu Roland juga tidak terlepas daripada terkena gangguan apabila mereka mendakwa terdengar bunyi cakaran pada lantai dan dinding bilik mereka. Di samping itu, ada juga sumber mengatakan yang suara Roland turut berubah menjadi garau dan serak ketika bercakap. Setelah ibu bapa Roland cuba pelbagai cara untuk overcome kelakuan pelik anaknya itu, termasuk jumpa dengan doktor dan pakar psikologi, mereka akhirnya meminta pertolongan daripada paderi Lutheran yang bernama Miles Schulze. Apabila paderi itu bersetuju untuk memberikan pertolongan, Paderi Miles meminta kebenaran ibu bapa Roland untuk membawa Roland bermalam di rumahnya. Ini kerana Paderi Miles mahu membuat pemerhatian apakah benar Roland dirasuk. Pada malam itu, Paderi Miles mendakwa
yang dia terdengar bunyi cakaran datang dari dinding dan lantai. Dia turut melihat perabot di rumahnya bergerak dengan sendiri. Pada malam itu juga, Padri Miles mengatakan yang dia tidak dapat tidur dengan lena kerana terdengar ada suara lain yang memanggil namanya. Keesokan pagi, Miles mengarahkan ibu bapa Roland agar meminta bantuan daripada paderi Katolik. Dan setelah dia sendiri yang menjadi saksi akan perkara aneh yang berlaku, upacara eksorsism bakal dijalankan pada Roland. Paderi yang bertanggungjawab dalam upacara eksorsism pertama Roland ialah Paderi Edward Hugh, iaitu seorang paderi Katolik. Sebelum upacara eksorsism dilakukan, tangan Roland diikat pada katil kerana budak itu dikatakan bertindak secara agresif ketika upacara itu sedang berlangsung. Akan tetapi, ketika upacara sedang dijalankan, salah satu tangan Roland terlepas dari ikatan dan Roland dengan pantas mematahkan spring besi di katil lalu bertindak menggunakan spring yang dipatahkan tadi untuk mencalakan tangan paderi sehingga menyebabkan upacara pada hari itu terpaksa dibatalkan. Oleh kerana upacara dengan Paderi Edward Hugh tidak membuahkan hasil, ibu bapa Roland selepas itu meminta pertolongan daripada profesor di St. Louis University, iaitu Profesor Bishop. Dan Bishop kemudian menghubungi Paderi William S. Bowden untuk pergi bersama-sama melawat Roland terlebih dahulu. Ketika melawat Roland, Paderi dan Profesor telah menyaksikan perkara aneh seperti katil bergetar, objek terbang dengan sendiri dan Roland bercakap dengan suara yang menakutkan. Hal ini memberi kebenaran kepada Paderi William S. Bowden untuk melakukan upacara eksorsism kali kedua pada Roland. Untuk upacara kali ini, Paderi Walter Halloran turut dipanggil untuk membantu Paderi William. Menurut Walter Halloran, ketika upacara sedang dijalankan, dia mendakwa perkataan evil dan hell keluar seperti parut di tubuh Roland. Selain itu, luka-luka yang seakan wajah iblis juga terkeluar di tubuh budak itu dan dia turut dikatakan mampu bertutur dalam bahasa Latin. Tilam mula bergoncang dan pada waktu itu Roland dikatakan berjaya melepaskan diri dan bertindak mematahkan hidung Paderi Walter Halloran. Tapi setelah berjam upacara dijalankan, para paderi mendakwa akhirnya iblis yang menginap di badan Roland berjaya dikeluarkan. Menurut Walter Halloran juga, dia mengatakan Roland telah menjalani kehidupannya seperti orang biasa, seperti tiada apa-apa yang pernah berlaku pada dirinya. Ada juga sumber yang mendakwa Roland telah berkahwin dan sudah mempunyai anak dan cucu. Namun di sebalik kejadian yang berlaku, ada pihak yang mengatakan bahawa ini semua hanyalah lakonan budak itu semata-mata. Dan kesimpulannya, tiada siapa yang dapat mengesahkan apakah benar Roland Doe ini benar-benar dirasuk ataupun tidak. Yang pasti,
Hanya Allah yang Maha mengetahui.